First, saya nak tanya dulu pada semua termasuk yang menonton, cerita ni sampah ke tak? Ya, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Kaki Wayang. Macam biasa bersama saya, Abang Romi dan juga Kai. So hari ni kita orang nak review pula filem Mat Kilau. Mat Kilau! Tapi sebelum kita start, saya ada berita buruk sikit. Weekend ni saya busy, so saya tak sempat lagi nak tengok filem Mat Kilau. Aduh, spoil, memang spoil lah. Weekend ni busy gila. So saya mewakili orang-orang yang tak tengok lagi lah. Saya mewakili orang-orang yang tak tengok lagi. Macam saya dengar cerita Abang Romi dah tengok 10 kali lah. Betul tak 10 kali? 10 kali keluar masa wayang tu. Kai dia baru tengok semalam saya tengok IG dia kan. Dia baru tengok. So first saya nak start lah. Saya dengar yang orang cakap dia ada kritikan yang pasal macam dia sindir-sindir orang Melayu. Macam cerita tu banyak sindir orang Melayu. First, saya nak tanya dulu pada semua termasuk yang menonton, cerita ni sampah ke tak? Ui, panas tu. Gila. Sampah ke tak? Oh, tengok. Sampah saya tak tahu, saya tak tengok lagi. Tak. Bagi kau tak kan. So cerita ni bukan sampah. Saya tak tahu macam mana orang labelkan sesuatu benda tu sampah tak sampah kan. Dari segi apa, dari sudut apa. Kalau kita nak bercakap soal kualiti of course datang daripada senang cerita kuantiti lah. Betul? Okay, kuantiti tu apa tau? Ni, kepingan duit tu. Itu saya anggap kuantiti lah. So banyaklah kepingan duit, banyak kuantiti tu. So kualiti lah cerita tu. Faham tak? Kualiti So, ini saya cakap pasal kualiti . So bila bajet tinggi, dia mampu buat bermacam-macam benda. Contoh, dia mampu ambil Fatah Amin, Datuk Adi Putra, yang lain-lain tu, cameo tu, Datuk Jauli Hassan, Namron, Datuk Rahim Razali. Itu semua big cast yang bukan saya nak kata diorang ni demand mahal, tapi level diorang adalah level itu. Dah paling tinggi lah. Dan muka diorang adalah memang muka filem. Dia punya aura filem lain. Macam contoh kalau saya nak cakap pasal Maya Karin. Korang nampak tak Maya Karin dalam drama? Tak ada. Maya Karin semua movie besar-besar dia letak dia punya tu kat situ. So jadi kas-kas dalam ni pun kita dah tahu berapa. Kita tak tahulah berapa kan, tapi kita boleh agak kos untuk kas saja tinggi. Okey, dia ada set. Ada setup build set. Dia ada kuda kan, benda hidup yang boleh mati. Dan saya dengar dalam cerita ni pun diorang terpaksa tangguh 3 kali. Maksudnya shoot, break, shoot, break dan shoot lagi sekali. So 3 kali. Sehingga kan salah satu break tu kuda diorang ni semua mati. Oh yo, sebab apa tu? Mati sebab kuda ada penjagaan. Oh, tak jaga betul lah kira. Tapi dia ada isu juga untuk kuda. Dia cakap dalam filem ni dia establish kuda racing. Dia tak pakai macam kuda-kuda yang macam dalam sejarah kita. Kuda betul-betul kuda lah. Macam dia ada banyak jenis kuda kan. Ada kuda padi, ada kuda yang apa, macam-macam kuda lah kita nampak tapi yang diketengahkan dalam filem ni adalah kuda racing. Macam ada orang mempertikaikan lah benda tu. Kuda of course kita nak cari Samsul ataupun producer, dia nak cari kuda yang ada ketahanan. So kuda racing, kuda yang dijaga. Faham tak? Ni maksud saya tak tahulah betul ke tak kan, tapi kuda tu dijaga. Jadi that's why ada orang pilih yang tu. Sebenarnya itu tak ada isu pun, tak ada masalah pun. Kau nak ambil kuda racing asalkan dia tak tukar motosikal EFI dah. Itu boleh orang petikai. Mat Kilau ni expire kan tu. Dia boleh petikai. Orang kita ni ada persepsi di mana bila kita mengeluarkan filem-filem epik ni tak ada sambutan. Kita ambil contoh filem Merlun Mahawangsa, Puteri Gunung Ledang. Kita tahu Puteri Gunung Ledang invest hampir 20 juta dan pulangannya hanya dapat 3 juta je kalau tak silap. Dan benda tu membuatkan mungkinlah pembikin filem kita berasa takut untuk invest kepada filem-filem epik ni. Tapi Samsul Yusof dia sudah break the stereotype. So dia berjaya pemikiran kita terhadap filem-filem epik ni tak membawa pulangan. Macam tak ada sambutan. Orang kita tak nak tengok filem-filem macam tu. Jadi diorang dah buktikan yang filem epik pun mampu untuk menjadi sebuah filem blockbuster. Cuba korang bayangkan cerita Mat Kilau. Okey, Mat Kilau dimodernkan.
So dia balik ke zaman kita ke Zaman macam? kita di moden kan, Adiputera ni adalah ayahanda, Okey. yang lain ni adalah abang-long. So abang kawasan lah. Abang kawasan nak rebut satu kawasan. Okey. Okey. Cuma Samsul dan juga yang lain ni dia tukar je period tu. Dia tukar je baju, dia tukar ni. Tukar setting dia kan. Tukar setting dia. So jadi pada zaman tu. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, apa yang Samsul berjaya buat kat sini kan, dalam cerita Mat Kilau adalah komersialkan filem-filem sejarah. Tapi inilah bijaknya producer dan juga pengarah dia, yang mana dia komersialkan nilai sejarah tu. Betul. Jadi buatkan orang pergi tengok. Jadi secara tak langsung Penerimaan lah. ada orang yang baca kisah Mat Kilau, dia cakap tak betul Ada lari lah, sikit semua kan. larilah kuda ni lah, apa semua benda-benda tu kan. Tapi kalau orang tak baca sejarah, satu kebanggaan tak pada orang Melayu, kebanggaan kan, sampai ada yang menangis, ada yang inilah sebenarnya yang Hollywood buat cerita-cerita diorang 300, dia tetap inject benda-benda komersial supaya orang lagi tengok. Tak ada komersial, baik kita tulis buku. Betul. Kan? Tu nak tambah lah tu je. Yang perli orang Melayu tu. Betul. Yang betul. And kenapa? Macam sebab aku tak tengok Memang, lagi kan. memang dialog-dialog yang dilontarkan oleh pelakon-pelakon, oleh Mat Kilau sendiri, dia punya pembesar-pembesar, dia mungkin daripada side antagonis, iaitu apa dia side British sendiri pun Memang banyak ada lah. menghentam Melayu, cakap Melayu itu ini kan, cakap Melayu itu lemah, Melayu ni berpecah belah. Tak bersatu. Ui, meremang tu aku dengar. Benda tu pahit untuk ditelan, tapi benda tu Betul lumrah. lah. Tapi benda tu lumrah. Kau rasa tak? Kau macam terasa macam bila Benda dia tu cakap tu? akan membuatkan kita terasa lah kan. Benda tu hakikatnya yang berlaku dekat negara kita sekarang ni. Macam Abang Romil tengok 10 kali kan. Terasa tak benda tu? Tak, benda tu itu adalah dalam Mat Kilau ni saya letak satu benda yang Samsul ada, adalah satu creative license. Okey. Yang mana director kena ada creative license dia untuk dia nak komersialkan benda tu lah. So dialog yang diletak dalam tu, of course kalau kita tengok dekat Twitter semalam, ramai yang cakap kenapa ada dialog Mak Saleh penjajah sebut Melayu tak bersatu, Melayu berpecah. Kenapa? Benda tu daripada side penjajah yang banyak sebut. Kenapa? Bukan daripada diorang kan. Tapi ini adalah sindiran. Sindiran kepada saya lah sebagai pemimpin kepada anak-anak buah saya kan. So saya lah kan, social critic tu. So harap yang dekat sana pun faham lah untuk siapa ditujukan benda ni kan. Kalau kita nak tengok dari segi maksud tanjak tu sendiri. Tanjak yang dia pakai tu kan. Okey, kau tahu apa maksud tanjak? Tanjak tu sejujurnya aku tak tahu lah. Tapi aku tahu dia pakai as macam kira macam topi lah zaman dahulu kan. Macam pahlawan pakai dulu lah. Macam tu lah. Bagi aku lah. Sebenarnya maksud tanjak tu sendiri tanjak tanah yang dipijak. Oh ya. Ya, maksud tanjak tu sendiri adalah tanah yang dipijak. Maknanya kita kalau dah tanah tu sendiri ada dekat kepala kita, maknanya apa Berat yang kau kan? faham? Kita kira apa? Kita bawa lah benda tu. Kita membawa kita punya negara Kita bawa tanah yang kita pijak tu lah. Ya, tanah Melayu yang harus kita pertahankan. Siapa kita untuk nak merendahkan filem Mat Kilau sedangkan sambutan dia dah tinggi. Kan? Cuma apa yang kita nak cakap kat sini adalah dari segi yang boleh puji lah, yang boleh dipuji adalah dia punya creative license dia lah, komersial dia. Maksudnya Samsul membawa ataupun studio kembara telah merubah cerita sejarah ni untuk jadi komersial, untuk diminati lah, untuk orang tengok. Sebab satu lagi kenapa kutipan dia tinggi, dia dapat audiens tambahan. Okey. Macam mana? Kita dah ada follower yang pergi ke panggung, memang kaki wayang kan, kaki panggung kan. Kaki wayang ni kita. So kaki panggung ni selalu pergi ke sana. Audiens tambahan dia adalah daripada golongan akademik. Okey, mungkin golongan profesor. Tan Sri Anwar Musa sendiri pergi menonton, Tun M pergi masa malam gala. Siapa lagi? Orang-orang yang besar lah. Maksudnya Presiden FDAM saya tengok kali ni dia pergi tengok wayang. Mat London pakai baju FDAM, ramai-ramai ambil gambar kan. Terima kasih Mamat pergi tengok. Maksudnya sokongan tu samailah. Saya ada dalam grup FDAM tu. Saya percaya sesama director pun jarang pergi tengok cerita kawan-kawan yang buat kan.
Tapi dalam group FDM tu saya pergi berlomba rancak nak pergi. Macam mana orang cakap cerita ni tak mengikut sejarah yang tepat. Macam kalau kita tahu sendiri pun pengarah dia sendiri pun dah clarify kan bahawa cerita ni adalah cerita fiction. Dia hanya ambil adaptasi inspirasi. Ataupun adaptasi inspirasi perjuangan Mat Kilau. Perjuangan Mat Kilau dia jadi difilmkan. Dikomersialkan. Kalau kita tengok mana-mana cerita sejarah sendiri pun dia takkan ambil 100% tepat sejarah tu sebab ini adalah filem. Kalau kita nak menjadikan sebuah filem tu menarik, kita perlu create something. Sebab tu wujudnya watak Beto Kosheri untuk menimbulkan rasa perjuangan watak Beto tu sendiri. Bayangkan kalau watak Beto Kosheri ni tidak diwujudkan dalam cerita ni, mungkin flat lah storyline. Tidaklah flat, mungkin dia rasa kurang sedikit. Ataupun watak dia tu dibawa oleh orang lain yang tak ada nama, yang mungkin baru berlakon, baru pergi ke filem. Asalkan bayar murah. Tak ni sangat tak sampai lah. Tak sampai. Beto Kosheri adalah, saya boleh letak Beto Kosheri adalah pelakon terbaik dalam filem Mat Kilau. Pendapat saya lah. Dia menenggelamkan semua pelakon lain. Sampai macam tu Ya, Beto. Dia menenggelam semua pelakon lain. Sampai watak Mat Kilau sendiri, Datuk Adi Putra pun boleh tarik. Janganlah cakap macam tu. Nanti Datuk Adi pun bagus. Datuk Adi pun bagus. Bagus, tapi aspek fighting scene kan dia dari segi aspek lah. Masing-masing ada peranan lah. Abang Kilau lah sebab dia panggil Abang Kilau watak tu. So watak Mat Kilau ni, watak Abang Kilau ni dia macam mana dia bawa dia. So mungkin dia dah create macam tu. So Datuk Adi bawa macam tu kan. Tapi bagi Beto Kosheri ni, dia tugas dia adalah untuk memainkan emosi penonton. Dia dengan wife dia. Dia itu tujuan dia. That's why dia lebih cepat sampai. Adi Putra, watak dia adalah untuk menaikkan semangat penonton. Dalam filem ni tak ada satu pun pelakon yang tak kena dengan watak dia orang. Even watak tu kecil sekalipun, watak semua rasanya macam ni galak. Casting untuk cerita ni memang sangat-sangat tepat lah kan. Penglibatan Yayan tu sendiri memang memberi satu impact yang besar dalam filem. Betul, komersial lah. Sebab dia pun Hollywood kan. Dia pun kalau tak silap dia bawa tim koreografi dia koreografi silap dia buat. Dalam filem Mat Kilau tu tim Yayan sendiri yang create apa fighting scene. Koreograf by Reza Hilman. Reza Hilman ni Yayan punya anak murid lah. Macam tu lah. Tapi Reza dah boleh pergi sendiri lah. Macam tu lah, dia dah buat sendiri lah sekarang ni. Kalau kau bagi rating kan 1/10 lah. Per 10 bagi berapa? Kalau nak sebut tak filem yang kita review selepas sebutlah sebab kalau orang tengok 35mm tu saya bagi 7. Yang ni saya bagi 10/10. Ini sangat mantap. Okey. Pada mulanya saya nak masuk ke panggung wayang tu, saya dah set dalam diri saya. Paling tinggi pun aku nak bagi 9. Sebab aku dengar ura-ura mengatakan dia punya look and feel dalam trailer dia sama dalam final filem dia. Tapi benda tu aku nampak tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia macam walaupun tak banyak beza dia, tapi kita nampak yang apa daripada trailer tu bukan final filem dia. Nampak. Jadi untuk dia punya look and feel, untuk dia punya grading semua, bagi saya memang tak ada masalah langsung. Dan ada orang mempertikaikan drone shot dia agak low quality, tapi bila kita tengok dalam wayang tu sendiri macam dia tidaklah teruk sangat. Tidaklah teruk dan tidaklah bagus. Dia macam pertengahan saja. Dan dia tak ada masalah pun untuk dalam filem ni, untuk drone shot dia. Geng-geng Mat Kilau ni macam ninja dengan berpakaian hitamnya, dengan atur strategi, pergi serang, hendak emang style lah. Base British tu kan, macam mana dia orang masuk dalam sungai bawa anak panah semua kan, dengan rampas senjata daripada British kan. Dia orang ni nampak macam betul-betul ninja. Tu yang best ni cerita ni lah. Dan dia punya cerita ni bila starting je cerita ni, graf dia dah pergi sangat-sangat tinggi lah. Dia terus graf dia dah pergi dia terus pop gitu. Dia dah pergi
main emosi lah. Ui. Dengan datangnya British ke Tanah Melayu. perkampungan Melayu dan bunuh orang kampung kan. Dan benda tu nampak sangat-sangat tragis lah benda tu kan. Menunjuk dia orang dah establish yang British ni sangat-sangat kejam. Dan benda tu graf dia dah sangat tinggi dan sampai penghujung tu memang tak mendorong langsung. And then antara benda yang best ni dia punya dari segi sound effect lah. Yang kita tahu sendiri Samsung yang edit kan. Oh, dia edit Sebab kita boleh kredit lah kesungguhan dia untuk dia buat sound effect tu kan. Bunyi-bunyian pedang semua kan. Bunyian letupan semua, menumbuk semua, memang bunyi tu detail dan benda tu synchronize dengan action, dengan movement. Benda tu dia link dan benda tu sangat-sangat banyak. Dan kalau kita tengok dia punya timeline editing pun kita akan nampak memang sangat panjang gila lah. kecil-kecil dia punya Memang sound kalau effect dekat tu 90 tu macam panjang. Kalau rasa kita boleh tengok dia punya timeline tu memang banyak gila sound design yang dibuat tu, memang sangat-sangat rajin lah. Bila graf dia pergi dengan sangat tinggi kan dan dia tidak menurun, dan kau rasa macam fast pace. tak ada masa langsung kau nak terlelap, tak ada masa langsung kau nak main phone, dan kau akan mata kau fokus untuk cerita tu saja. So dia fast pace movie lah. Maknanya dia memang dia bukan satu cerita yang perlahan lah. Memang sangat pertukaran scene dia sangat-sangat kemas. Kalau tunjuk pergerakan dia tu, bukannya dia terus Bukan dia terus pergi berperang kan. Mesti ada story dia. Dia ada, yang saya dapat tahu, dia ada mesyuarat antara pahlawan-pahlawan negeri, termasuk Tok Kenali apa semua. Macam mana pergerakan dia kalau nak tunjuk dia jalan kaki dekat dia faham tak? Flat lah dia punya ni. So takkan dia nak tunjuk benda-benda tu kan. Dia So benda-benda that's why penting lah. sebab tu kata alah komersial dia. Saya harap semua penonton pergi support cerita ni, tengok cerita ni, dan dia menjadi satu evolusi, bukan untuk perfilman tapi dia evolusi untuk cerita-cerita sejarah. Okay. Untuk break the stereotype orang kita yang tak pergi tengok ni. Mostly kalau dia orang kena familiar untuk buat cerita macam ni, orang akan pergi tengok. Rating saya tak perlu cakap sebab penonton Malaysia dah membuktikan dengan 4 hari 11 juta, maksudnya rating dia kita tahu lah berapa. Gila kan. Cuma untuk cerita ni sangat-sangat terima kasih. Sangat-sangat terima kasih kepada supporters tau. Peminat yang pergi kan. Peminat ni sebab saya rasa macam teruja lah sebab penonton yang pergi ni bukan teruja pun ada, hairan pun ada, sikap tiba-tiba diorang pun ada pada saya. Golongan yang tak pernah pergi tengok wayang, golongan yang mengutuk mengeji filem-filem Melayu sebelum ni pergi tengok wayang. Pergi tengok wayang kan. So terima kasih sangat diorang ni pergi, dan saya rasa terima kasih juga pada Samsul kerana merubah cerita sejarah. Okay, so cerita sejarah dah bukan lagi orang pandang cerita sejarah yang slow mode tu, yang pergerakan slow, bosanan. So dia komersialkan cerita tu. Sebelum ni orang takut nak komersialkan sebab takut kena kecam. Tapi sebab ini sokongan terlalu ramai, dan saya pun berharap cerita-cerita lain yang menggunakan bajet yang besar, bajet yang 5-6 juta pun, walaupun bukan cerita epik, walaupun pengarahnya bukan Samsul, so saya harap semua pergi support lah cerita-cerita macam tu. Sebab cerita yang bajet besar ni dia perlukan kutipan yang banyak untuk diorang balik modal balik dan dapat keuntungan untuk dia buat cerita baru. So kalau macam Kembaru Studio ni dia saya rasa dia first time untuk terbitkan filem ni. Bayangkan dia terbit 8 juta tapi dia dapat kutipan 500,000 atau 1 juta aje. So macam mana perasaan orang yang keluarkan duit tu kan. So jadi sama-sama support lah, sama-sama support untuk pergi ke panggung. InsyaAllah dia mungkin berlarutan lagi dalam 3 minggu saya rasa boleh pergi lagi, InsyaAllah. Okay, kita pun dah cukup masa ni nak kita kupas lagi. So episod seterusnya nak borak cerita apa lagi? Kita nak borak cerita apa lagi? Cerita apa lagi keluar? Cerita apa lagi keluar sekarang ni? Kalau tak ada cerita pun, kita kat kaki wayang ni pun akan ada buat reaction trailer.
boleh kan? kan? Kita akan kupaskan Boleh, tentang tapi nanti trailer. ada jerangkun dalam almari. Bukan hanya sekadar cerita-cerita lokal saja, international pun kita akan cover insya-Allah. Tor dekat Tor. Tor dekat kan? Tor dekat. tanda kan? Yang baru. So Dirangkun dalam almari pun penglibatan Datuk Adi Putra juga. So kita review juga betul kan? Jangan Dia review juga. Sebab dia tak- Tengoklah kat situ. Kata Okay. Abang Kilau tu berkilau ke tak? dan Jerangkun dalam almari. dan Ogos dan Merdeka ni pun akan ada filem daripada Datuk Adi Putra juga, Air Force selagi betul bernyawa lah. dan kita akan kupas juga. Boleh. So Sekejap, tapi kita hadiahkan Al-Fatihah pada arwah Mak Kilau. Bismillah.